وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa di bawah rahmat dan juga lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan yang sebentar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit ruang, memberikan kita sedikit kesempatan untuk kita duduk sekejap tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majlis yang disebut majlis ilmu, yang mana Nabi sebut dalam sebuah hadis, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, dia keluar daripada rumah dia, daripada pejabat, kalau daripada pejabat, keluar daripada gua kalau dia duduk dalam gua. Mana nak tahu, mau rumah mahal duduk dalam gua. Dah contoh, ada maknanya datang daripada tempat dia tinggal, maskan dia, tempat dia menetap. Dia keluar daripada rumah bukan nak pergi tengok bola semalam kalah dengan Vietnam. Nak siapa pergi? Nak nampak malam pergi sebab aku pergi juga. Taklah tuan-tuan, dak pada muka siapa suruh siapa suruh main masa maghrib betul tak? Tak. Bukan sebab nak pergi shopping. Dia keluar itu untuk dia talabil ilmi, untuk dia menuntut ilmu agama. Nabi sebut orang ni apa? Wa huwa fi sabilillah. Orang ini berada pada jalan Allah. Sebab tu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah, skop dia luas. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qardawi dia karang satu kitab nama dia Fiqhul Jihad, menunjukkan bahawa jihad ini ataupun fi sabilillah ini suatu ruang lingkup yang sangat luas. Lepas tu kalau orang tanya kita, Ji, ada mana? Hantar WhatsApp kan? Sebab biasa kan dalam kuliah kita main WhatsApp tu kan? Dia hantar WhatsApp, Ji ada kat mana? Ni ada dalam ni, fi sabilillah, jalan Allah. Wih, ada Israel serang Malaysia ke? Tak, dalam majlis ilmu. Boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam majlis ilmu, maka disebut sebagai fi sabilillah. Sampai bila tuan-tuan fi sabilillah ni? Hatta yarja', sampailah orang ni dia balik rumah balik, barulah fi sabilillah itu habis, tamat. Nak menunjukkan betapa besarnya menuntut ilmu ni tuan-tuan. Sebab tu Imam An-Nawawi dia antara ulama yang tak kahwin, ulama yang bujang. Tak? Sebab apa bujang? Orang tanya dia, wahai imam, kenapa kamu tak kahwin? Dia jawab apa? Nasi tu aku lupa. Dia boleh lupa pasal perkahwinan. Kita tiap-tiap hari sebut nak kahwin. Hak kahwin satu duk sebut nak kahwin dua. Tak? Dia lupa apa? Orang tanya kenapa tak kahwin? Dia kata aku terlupa. Sebab apa? Sebab terlalu sibuk dengan ilmu. Sebab tu ilmu ni benda yang sangat luas, benda yang sangat besar. Sebab tu kita tuan-tuan orang yang mesti jadi orang yang sentiasa cinta pada ilmu. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, may yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah kehendakkan kepadanya kebaikan, Allah nak bagi dia sesuatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia pada agama. Siapa yang Allah nak bagi dia kebaikan, sama ada kebaikan itu di dunia, harta yang melimpah ruah, rezeki keluarga yang baik, anak yang salehah, pasangan yang baik, ataupun rezeki di akhirat, ataupun kebaikan di akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak kebaikan ni, maka hendaklah dia duduk dalam majlis yufaqihu fiddin. Hendaklah dia faham pada agama. Nak faham pada agama, nak tak nak, mesti duduk dalam majlis ilmu. Hari ni tuan-tuan, masyarakat kita rosak sebab apa? Sebab tak faham pada agama. Sebab apa? Masih ada lagi pemerintah yang zalim. Sebab rakyat kita masih lagi tak faham pada agama. Sebab kalau faham pada agama, maka masyarakat itu akan elok. Dia tidak akan batang banyak komplain. Hari ini kita banyak komplain tuan-tuan. Bila tidak faham pada agama, dia banyak komplain.
Tanya tak ada masalah. Pertikai itu problem. Anak duk pertikai. Bila tak faham itu dia pertikai. Kenapa Allah mengharuskan poligami? Kenapa Allah memberikan lelaki lebih daripada perempuan dalam urusan faraid? Lelaki 2, perempuan 1, nisbah ada contoh. Dia takkan pertikai kenapa Allah mengharamkan lelaki berpakaian wanita, wanita berpakaian sebagaimana lelaki. Kalau dia faham pada agama, dia tak pertikai kenapa hukum hudud kena potong tangan. Kalau buat hukum hudud potong tangan orang Islam kena potong, orang Cina kena penjara. Dalam Facebook yang terbaru hari ni tuan-tuan. Sebab tak faham pada agama. Kalau faham pada agama, dia takkan pertikai. Sebab dia mengerti kenapa Allah menetapkan sesuatu syariat. Sebab tak faham. Lepas tu kita kena jadi orang yang sentiasa menghidupkan majlis ilmu. Surah Ar-Rahmah ni alhamdulillah lah tuan-tuan. Sampai kena tutup surau dulu. Tapi cerita lama lah. Kan? Nak buatnya kuliah agama sampai kena kunci. Alhamdulillah. Tapi ada surau, ada masjid masih tak hidup tuan-tuan. Atau kita kena selalu menghidupkan majlis-majlis ilmu dekat tempat kita. Senang kan nak jadi orang sayang, cinta pada majlis ilmu, senang kan tuan-tuan. Besok, setiap kali hujung bulan, AJK akan keluarkan jadual bulan depan. Betul tak? Ini bulan 1 buat benda ni tuan-tuan. Ambil, minta ke AJK jadual kuliah tu. Jangan curi kat papan tanda tu. Jenuh AJK nak tukar. Minta ke AJK. Ji, buat main selai, jadual kuliah bulan depan. Dia ambil tuan-tuan foto stik lah 200-300 keping baru berapa sen. Lepas tu letak dekat peti surat rumah orang-orang Islam kat sekitar ni tuan-tuan. Dah kan? Anak supaya orang mereka tengok lah ada kuliah rupanya kat surau. Ada lagi teruk lah ada surau rupanya kat sini. Sungguh tuan-tuan ada macam tu. Surau pun ada surau. Tapi bukan ni lah tempat lain. Maknanya gitu. Anak sini jangan kata sini. Dekat Afrika pun orang kenal surau ni tuan-tuan. Anak maknanya apa? Nak bagi hidup majlis ilmu, buat benda tu. Baru orang tahu, oh hari ni ustaz ni sekian-sekian. Tak apalah kalau dia pilih ustaz pun. Tapi kurang-kurang dia datang. Nampak? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa-apa. Janji majlis ilmu ini hidup. Sebab bila masyarakat faham pada Al-Quran, faham pada hukum Allah, faham pada agama, maka Allah akan berikan kita kebaikan. Sebab benda ni siapa janji? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini saya nak baca satu ayat suci Al-Quranul Karim yang disebut dalam surah Sajdah ayat yang ke-16. Surah yang biasa kita baca hari Jumaat. Bukan kita lah, Tok Imam. Tok Imam baca waktu subuh, betul tak? Kita tak larat nak baca tuan-tuan. Main subuh pun tidak. Kat masjid hari Jumaat. Baik. Baik, Tok Imam baca ayat ni tuan-tuan. Ayat ni Tok Imam baca lepas daripada bangkit sujud sajdah. Semua orang hafal ayat ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tahu Tok Imam baca, maknanya dah habis dah tu sujud sajdah. Baru masuk dalam saf. Betul tak? Ada orang macam tu tuan-tuan. Baik, baca ayat ni. Ayat yang ke-16 di dalam surah Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Syekh Ahmad Farid dalam kitab dia Min Akhlaqi As-Salaf, di antara akhlak para salafus salih, akhlak orang-orang yang Nabi sebut sebagai kurun yang terbaik, para sahabat, para tabi'in, yang mana mereka ini disebut sebagai zaman ataupun golongan salafus salih, yang mana Nabi sebut sebagai golongan yang terbaik. Yang mana mereka ni tuan-tuan mempunyai akhlak yang terbaik. Jadi dalam kitab ni dibincangkan bab tu. Akhlak benda sangat penting dalam kehidupan manusia. Nak jadi apa tuan-tuan silakan. Nak jadi businessman silakan. Nak jadi lawyer, doktor, engineer, nak jadi pemimpin, nak jadi cikgu, jadi ustaz. Tapi satu benda kena ingat, kita kena ada akhlak. Sebab bila akhlak, jadi apa-apa pun dia akan jadi orang baik. Businessman, orang yang berniaga, bila dia ada akhlak tuan-tuan, dia takkan menipu orang, betul tak? Dia akan berniaga jujur. Kalau lawyer, engineer dan sebagainya, dia ada akhlak tuan-tuan, dia tak akan buat benda yang tidak elok. Sehingga ustaz kami tuan-tuan, hak mengajar ni pun ada akhlak dah. Tak boleh sembrono. Apa yang kami tak tahu, tak boleh kami kata tahu. Itu akhlak dah. Akhlak dia pula yang lain mesti menyampaikan kebenaran. Tak boleh ada benda yang sekat. Tak boleh ada benda yang dihalang. Mesti sebut anak betul-betul. Anak salah, kita kena sebut salah. Lepas tu kalau ustaz tuan-tuan, anda mengajar, kita jangan blok.
Kita jangan halang dia nak cakap apa. Tak kira lah kalau ustaz datang tu pun kereta ada warna biru. Kereta dia, maknanya bendera dia tu lah. Baik, maknanya dia datang nak mengajar kat sini, tak apa, tak ada masalah. Kalau dia nak mengajar. Lepas tu kita tanya dia, tuan-tuan. Lepas tu baru kita utarakan soalan. Jangan dihalang. Sebab apa? Sebab kebenaran itu, dia akut mana pun kalau dihalang, dia akan tersebar. Lepas tu kena bagi tahu. Ini ustaz cakap bab istinja dah lah ustaz. 2 tahun mengajar bab istinja tak habis-habis, tuan-tuan. Ada? Kita nak sebut tentang kezaliman dan sebagainya, tuan-tuan. Ada? Jangan disekat. Ustaz ni manusia. Kalau main sekat gitu, tuan-tuan, kadang-kadang dia datang takut juga. Sebab dia pun manusia. Sebab tu para orang yang menyampaikan kebenaran, akhlak dia tak boleh menyembunyikan kebenaran. Jadi mak ayah pun kena ada akhlak. Tak boleh jadi mak ayah yang tidak ada akhlak. Satu hari ada seorang ayah datang jumpa ke Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah, dan dia mengadu berkenaan dengan anak dia yang tidak hormat pada dia, ataupun anak dia ni derhaka. Lalu Saidina Umar panggil dua-dua untuk diadili, dijatuhkan hukuman, dibicarakan. Lalu bila bicara dua orang ni, ada ayah ada anak depan Saidina Umar. Lalu anak ni tanya, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apa tanggungjawab seorang ayah terhadap anak dia? Apa yang ayah ni kena buat bila dia dapat seorang anak?" Lalu Saidina Umar kata, yang pertama, hendaklah seorang ayah itu memilih ibu yang baik untuk anak dia. Bermakna apa, tuan-tuan? Bermakna ayah ni mesti pilih pasangan, mesti pilih seorang ibu yang baik untuk mendapatkan zuriat yang baik. Kerana itu kata para ulama, tarbiyatul aula, mendidik anak ni, tuan-tuan, qablan nikah, sebelum daripada kita kahwin. Didik anak umur 15 tahun ke? Tak, itu dipanggil ketuk dah. Anak sebab umur 10 pun Nabi suruh kita pukul dengan pukulan yang takdib, untuk mengajar, untuk mendidik. Anak, jadi kita nak didik anak ni bila, tuan-tuan? Bermula sebelum kita kahwin, iaitu dengan kita memilih seorang ibu untuk anak yang bakal lahir daripada perkahwinan kita. Ni, kalau kok ada nak tambah satu lagi, kok lah. Atau nak tambah 2 kan, ikutlah. Ataupun ada anak kita yang baru nak menikah ni, tuan-tuan, tolong pesan. Ataupun kita sendiri, kalau kita nak zuriat yang baik daripada keturunan kita, mesti pastikan kita pilih pasangan yang baik untuk anak kita. Ni mesti orang kahwin, mesti orang buat kenduri dan sebagainya. Pastikan pasangan tu mula-mula orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dak pergi jumpa mak mertua pakai seluar pendek, nampak kepala lutut, tuan-tuan. Berbulu sekali kaki, nampak, tuan-tuan. Ada. Bapak tengok, ya Allah, bapak mentua tu apa? Ketua ni YDP. Nak bukan sinilah, tempat lain. Nak sebut lah, tuan-tuan. Anda tak penting kepada memilih menantu. Dia kena pilih menantu yang baik, pasangan yang baik. Lalu yang kedua, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah, bila anak ni dah dilahirkan, mestilah anak ini diberikan nama yang baik. Apa yang kita kena buat bila mana anak ni lahir, tuan-tuan? Ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Walaupun orang tu selalu datang surau, dia terlepas pandang. Apa yang perlu buat? Pertama, bila mana anak tu lahir, tuan-tuan, mestilah azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, untuk kedua-dua bayi. Baik perempuan, baik lelaki, azan kanan, qomat telinga kiri. Sebab tu bapak kena duduk dengan mak dalam bilik bersalin. Jangan bapak duduk kat luar tunggu nak bila nak keluar. Pergi duduk dalam, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila dah keluar tu, bila dikta azan, itulah kalimah yang pertama kita nak. Kalimah yang pertama masuk dalam telinga anak kita adalah kalimah Allah. Kalimah membesarkan Allah. Nampak tak, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab mudah-mudahan anak ni nanti, tuan-tuan, bila dia besar, dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak buat dunia ni lebih besar daripada Allah. Itu tujuan Allah suruh kita azan bila mana anak ni baru dilahirkan. Sebab tu bapak kena duduk sebelah. Ini bapak duduk kat luar. Biasa baby akan keluar jumpa bapak dah lebih kurang setengah jam. Nurse dah basuh, nurse dah potong apa semua, dah bersih semua, tuan-tuan. Baru bawa kat bapak. Setengah jam tu, telinga dia macam-macam dah dengar, tuan-tuan. Dia keluar tu, nurse tu mengumpat dah. Comelnya budak ni, tak macam budak tadi, no? Gelap macam bapak dia. Ni cerah sikit. Ada? Tu. Dia dengar pula makcik sebelah
Apa nak bersalin apa ni bersalin anak lain. Duk dengar macam-macam tuan-tuan anak. Sebab tu mula-mula dengar kena mestilah dengar kalimah Allah. Kemudian habis azan kena buat apa pula bapak? Tapi kalau bapak tutup bilas surau, volume tu slow sikit kan. Jangan azan kat anak buat macam azan kat surau tuan-tuan. Tu baik. Lalu bila azan, habis azan apa pula? Terus tahnik, belah mulut. Belah mulut tuan-tuan istilah Melayu. Tahnik ni istilah bahasa Arab. Dia kena apa? Untuk belah mulut ni apa? Kita ambil makanan yang manis, yang berkat. Contohnya kurma. Kurma pula kita ambil hak dalam yang lembik tu, bukan sebiji. Sebiji tu bagi bapak budak tuan-tuan. Ada orang dia bagi sebiji tuan-tuan. Lepas tu tulis kat paper mentahnik. Nampak macam sedap tuan-tuan. Agak kalau budak yang kena tu tuan-tuan, dia besar nanti, dia baca balik paper tu, dia pergi cari orang tu. Siapa dah bagi aku kurma sebiji, aku sepak lagi aku tahu. Ada tuan-tuan. Baik. Tu kurma. Ada. Kalau orang Melayu dia tambah apa? Dia tambah garam, lepas tu dia tambah asam keping. Berkerut muka budak tu kena tuan-tuan. Betul tak? Kan? Tu tahnik. Baik, habis. Bawa balik. Masuk hari ketujuh, Islam suruh bagi nama tuan-tuan. Bagi nama mesti nama yang baik. Nabi suruh ahsinu asma'ahum. Hendaklah perelokkan nama-nama mereka. Buta cukur jambul dan sebagainya. Tu tanggungjawab seorang ayah mesti buat. Ada nombor 2 tadi, bagi nama yang baik. Baik. Yang ketiganya tuan-tuan, bila sudah besar, hendaklah anak ini diajarkan padanya Al-Quran. Tu 3 tanggungjawab seorang ayah. Sayyidina Umar sebut. Lalu bila Sayyidina Umar sebut macam tu tuan-tuan, anak ni kata apa? Wahai Amirul Mukminin, ayah aku tak buat 3 benda ni. Ayah aku tak buat. Pertama, dia tak pilih mak yang baik pada aku. Dia pilih mak aku di kalangan orang majusi. Yang kedua, dia tak bagi nama yang baik pada aku. Dia bagi nama aku yang buruk. Nama dia Ja'lan. Ja'lan ni makna dia buruk. Dan yang ketiganya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tidak ajarkan pada aku Al-Quran. Anak ni beritahu pada Sayyidina Umar. Lalu apa kena Sayyidina Umar pada ayah ni tadi? Bagaimana kamu boleh mengatakan dia derhaka pada kamu, sedangkan kamu sudah terlebih dahulu derhaka pada dia? Ingat, bukan anaknya boleh derhaka pada kita tuan-tuan. Kita pun boleh derhaka pada anak kita bila kita tak buat tiga benda ni tuan-tuan. Mesti akhlak seorang mak ayah dan mesti buat 3 benda ni. Tu mak ayah nak jadi apa-apa, apatah lagi pemimpin, lagilah memerlukan akhlak tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Salafus Salih ni tuan-tuan, dia bincang satu bab. Bab sangat takut pada Allah. Antara sifat golongan para Salafus Salih sehingga Allah angkat mereka, Nabi angkat sebagai golongan yang sangat baik, yang sangat hebat. Antara sebab mereka adalah kerana mereka ini sangat takut pada Allah. Dan dalam bab ni tuan-tuan, didatangkan ayat yang saya bacakan tadi sebagai ayat yang pertama bila mana membahaskan kitab ni. Bermakna tuan-tuan, ada ayat ni tadi, dia ada ciri-ciri orang yang sangat takut pada Allah. Ada 3 ciri tuan-tuan, orang yang sangat takut pada Allah dalam ayat ni. Ayat yang ke-16 ni, satu ayat dia ada 3 ciri. Dia banyak lagi ciri-ciri orang yang takut pada Allah. Al-muttaqun, orang yang bertakwa. Anda yang takut pada Allah. Dah banyak, tapi dalam ayat ni ada 3. Yang pertamanya, tatajafa junubuhum anil madaja', iaitu mereka yang jarang atau mereka yang merenggangkan tubuh badan mereka alal madaja'. Madaja' ni apa? Tempat tidur. Bermakna orang yang takut pada Allah ini, mereka itu orang yang kurang tidurnya atau sikit tidurnya, bukan sikit-sikit tidur. Itu lain tuan-tuan. Sikit tidur dengan sikit-sikit tidur lain tuan-tuan. Sikit tidur selalu bangun sembahyang malam, munajat pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada waktu malam. Sikit-sikit tidur. Dalam kuliah pun dia tidur tuan-tuan. Ada orang sikit-sikit tidur. Baik. Jadi orang yang bertakwa mula-mula tuan-tuan, yang takut pada Allah, ialah mereka yang sentiasa merenggangkan tubuh badan. Bermakna orang yang mengurangkan tidurnya. Apa kaitan tidur dengan takwa tuan-tuan? Apa kaitan tidur dengan takwa? Macam tak kena lah. Tapi apa kaitan dia? Nabi sebut dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk takwa ada tempat dia dalam hati.
Takut pada Allah ni, gerun tu rasa dia dalam hati. Sebab hati tempat menyimpan segala perasaan. Tidak? Sedih, seronok, gembira, duka cita, masam, semua rasa ke hati. Bila rasa ke hati baru keluar dekat muka tuan-tuan. Seronok ke, gembira, senyum ke, ketawa ke, menangis. Dia datang dekat ke hati. Maka takut pada Allah tempatnya di hati. Maka kata para ulama, nak jaga hati ada 4 benda kena buat. 4 benda kena buat tuan-tuan. Yang pertamanya apa dia? Qillatul kalam. Kurangkan bercakap. Kerana itu kata para ulama, kalau bercakap itu perak, maka diam itu emas. Tetapi bila dalam keadaan yang perlu bercakap, kamu diam, itu bodoh sebenarnya. Faham tak tuan-tuan? Kita bercakap itu perak, diam itu emas. Bermakna diam lagi baik daripada bercakap. Nilai dia lagi besar. Tapi dalam keadaan yang memerlukan bercakap, kita diam. Itu satu kebodohan sebenarnya tuan-tuan. Contohnya berhadapan dengan orang yang zalim, orang yang melakukan kesalahan. Kalau benda tu kena cakap, benda tu kena sebut, kena sebut. Kalau diam itu benda yang tidak, benda yang dilarang dalam agama. Hari ini kita dibodohkan dengan apa tuan-tuan? Apa-apa diam. Anda tu salah faham pada hadis Nabi, may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan juga hari akhirat, falyakul khaira, hendaklah dia berkata benda yang baik, auliyasmut, ataupun dia diam. Khaira, cakap benda baik bukan bermakna cakap perlahan. Jangan salah faham tuan-tuan. Cakap benda baik bukan bermakna cakap tu slow je. Panggil pun tak dengar tuan-tuan. Ji, suruh angin tiup pada dia punya sebut tuan-tuan. Tak. Cakap baik bukan mesti perlahan. Cakap tegas tapi menegakkan kebenaran, itu perkataan yang baik. Cakap slow tapi dia kata bodohnya hang ni. Dia kata bodoh tuan-tuan tapi slow. Itu bukan perkataan yang baik. Perkataan yang baik ni apa? Antaranya dengan menyatakan kebenaran. Maka yang pertama nak jaga hati kita tuan-tuan, mestilah kita kurangkan bercakap. Sebab bila banyak cakap Nabi sebut, dia akan banyak salahnya. Bila banyak salahnya Nabi kata, banyak dosa dia. Bila banyak dosa tuan-tuan, tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nak jaga hati kita tuan-tuan, pertama mesti jaga mulut kita. Tapi kalau benda yang kena cerita, mesti cerita. Benda yang kita kena bagi tahu, mesti kita bagi tahu secara jelas dan terang. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka contoh saya nak kongsi berkenaan dengan keadaan saudara kita di Sabah, tuan-tuan. Ni sahabat saya ni banyak orang. Saya tak pergi lagi program ke sana. Cuma sahabat-sahabat yang selalu datang ke Malaysia. Baru ni kami baru balik daripada Penang. Ada program 3 hari semalam, tuan-tuan. Ada mereka cerita berkenaan dengan keadaan umat Islam di Sabah. Sangat-sangat teruk. Mereka dibodohkan. Mereka dia apa? Mereka disenyapkan daripada kebenaran. Tiap-tiap tahun ada je berlaku kes kebakaran rumah setinggal. Dan biasa setinggal yang ada kebakaran ni tuan-tuan, berlaku kebakaran ni, kebiasaannya ada kes tanah tu nak diambil oleh pemaju. Mesti ada kes macam tu tuan-tuan. Tidak? Sebab apa? Itu antara modus operandi mereka. Cara mereka nak dapat tanah tu dengan diadakan terbakar dan sebagainya. Tapi bila terbakar bagi 500, dia. Bagusnya mereka bagi aku 500. Rumah terbakar berapa ribu hilang tuan-tuan. Tak bagi 500 diam. Ini pembodohan sebenarnya berlaku di Sabah. Dengan agama yang tidak ditekankan sehingga orang Islam di sana tuan-tuan. Bulan Ramadan buat tahlil. Bukan malam, kita buat tahlil juga malam. Depa buat siang tuan-tuan. Buat siang tahlil, buat siang pada bulan Ramadan. Tu imam pergi baca doa. Apa tak? Agama Islam kat sana tuan-tuan. Hak kita rasa kita dah cukup Islam kat sini, kita rasa kita cukup dah agama. Sahabat-sahabat kita di Sabah, sahabat-sahabat kita di pendalaman tuan-tuan, Allahu Rabbi, jauh mereka daripada petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau buat tahlil pula tuan-tuan. Ni kawan cerita ni, sahabat cerita hak duduk kat sana, duduk berdakwah di sana. Baik. Setiap mangkuk kita makan kan, tahlil, biasa orang buat mangkuk tu kan. Setiap mangkuk pinggan kita nak makan tu mesti baca doa. Sebab kalau tak baca doa, dia kata makanan tu tak sampai. Doa apa ni, pahala makanan tu tak sampai. Mana setiap pinggan tu kalau ada 10 pinggan, 10 kali baca doa. Kita sekali ya. Tu pun baca doa pendek sebab tak ada nak makan.
Tak? Ini 10 pinggan, 10 kali baca doa tuan-tuan. Ini benda-benda yang kadang-kadang anda mereka buat mengarut sebab apa? Sebab tidak ada agama. Tak? Ambil air sembahyang. Lepas tu pergi pijak tanah. Masuk bilik air, ambil sembahyang lagi sekali tuan-tuan. Tu di Sabah. Mereka dibodohkan. Mereka tidak dibiarkan dengan beragama dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 90% kes HIV di Sabah adalah kerana hubungan seksual. Seks yang bebas. Budak kecil-kecil tuan-tuan. Umur 15, umur 16 tuan-tuan. Masih muda. 90% kes HIV di Sabah adalah kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana hubungan seks bebas di antara mereka yang hari ini kita tak tahu cerita mereka di sana tuan-tuan. Kita tak tahu. Anak dia sebut Sabah maju tuan-tuan. Jalan nak pergi tu tak ada lampu tuan-tuan. Anak sahabat-sahabat di sana dia cerita apa? Antara kekangan kami nak berdakwah, satu duit lah. Anak nak berjalan, minyak dan sebagainya, kenderaan dan sebagainya. Yang kedua tu, apa facilities ataupun kelengkapan nak pergi berdakwah, nak berjalan dengan jalannya yang tak elok. Daripada Sabah ke Tawau, tak silap saya. Sandakan ke Tawau. Satu jalan je tuan-tuan, ada satu lane. Satu jalan tu, itulah pergi sana, balik. Tu. Tuan-tuan, dah tu jalan dengan teruk, lampu jalan tak ada. Dekat rombok tak ada lampu jalan. Berapa banyak dah kereta tersadar atas rombok tu tuan-tuan. Ni kawan ni sahabat-sahabat di sana cerita tuan-tuan, menyebabkan dakwah itu tak sampai kepada mereka-mereka di pendalaman. Hak ni benda yang kita kena sebut, benda yang tidak boleh kita diamkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nak jaga hati kita tuan-tuan, tempat jatuhnya takwa, tempat simpannya takut pada Allah ni. Yang keduanya mestilah kita qillatut ta'am, kurangkan makan. Anak, kurangkan makan dalam erti kata kita menjaga setiap makanan yang masuk dalam perut kita. Ada tak benda-benda yang haram masuk dalam perut kita, perut anak isteri kita? Ada tak makanan-makanan yang syubhat yang masuk dalam perut kita tuan-tuan? Yang ketiga, qillatul anam, kurangkan tidur. Anak, dengan mengurangkan tidur dia akan menyebabkan masa kita beribadah panjang. Kenapa makruh tidur lepas subuh tuan-tuan? Sebab waktu itu, waktu yang ada keberkatan. Nabi sebut dia ada keberkatan. Bila sebut ada keberkatan, kalau kita habiskan dengan tidur tuan-tuan, maka di sana menyebabkan ibadah kita kurang. Dan yang keempat tuan-tuan, kurangkan berkhayal. Kurangkan fikir benda-benda yang khayalan. Dan benda-benda yang khayalan ini tuan-tuan, biasanya khayalan yang sia-sia. Biasa orang-orang yang dah berumur tuan-tuan, dalam 30 ke atas, 40 ke atas, mungkin benda ni kurang. Hak bahaya pada anak-anak kita tuan-tuan. Sebab bila berkhayal, banyak berkhayal, biasa berkhayal benda tak elok. Bila berkhayal benda tak elok, dia akan buat satu benda, satu perbuatan yang Nabi larang. Nama dia apa? Al-istimta' bil yad, berseronok dengan tangan. Atau dalam istilah sains dia tuan-tuan, onani. Onani ni baik budak perempuan, baik budak lelaki, baik budak perempuan, dua-dua kaum ni kena. Batu anak kita lagi-lagi umur 15, 16 tahun, tolong jaga tuan-tuan. Umur masa ni tuan-tuan, mereka nak buat semua benda. Umur masa ni kuat datang khayalan yang begitu, yang tak senonoh dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok anak kita tu tuan-tuan, suka duduk sorang-sorang. Duduk dalam bilik, kunci bilik lama-lama lagi baru keluar. Kalau pegang telefon tu duduk sengih sorang-sorang. Tapi sengih sorang-sorang ni orang tua pun buat tuan-tuan. Baik, ni duduk dalam bilik, duduk sorang-sorang lama baru keluar tuan-tuan. Hati-hati anak kita kalau ada perangai tu. Sebab apa? Bimbang dia suka berkhayal. Bila berkhayal dia akan bawa pada suka berseronok dengan tangan. Bila dah seronok dengan tangan tuan-tuan, mereka ada keinginan pula nak cuba seks yang sebenar. Dia nak cuba kawan duk cerita seronok. Hak ni cerita seronok tuan-tuan. Menyebabkan apa? Menyebabkan hilang dalam hati, hilang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa kaitan tidur dengan takwa tadi tuan-tuan? Nak jaga hati, tempat jatuhnya takwa, antaranya kita mengurangkan tidur. Sebab tu sifat orang yang pertama yang takut pada Allah, yang pertamanya ialah mereka itu orang yang jarang meletakkan tubuh badan mereka di pembaringan. Bermakna apa tuan-tuan? Mereka bangun pada waktu malam bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, lagi-lagi orang yang nak berdakwah, orang yang nak bawa agama Allah. Siapa tuan-tuan? Kita.
Ni semua orang Islam wajib berdakwah. Dijatuhkan atas pundak kita untuk menyebarkan Islam. Walaupun berdakwah itu, menyampaikan dakwah itu, hukum dia apa? Fardu kifayah. Bukan fardu tak payah, tuan-tuan. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa dia? Semua orang wajib. Ingat, bila sebut fardu, dia semua orang wajib. Tapi bila sebut fardu kifayah, semua orang wajib. Tapi kalau ada sebahagian yang buat, kewajipan pada kita itu terangkat. Beza dengan fardu ain. Fardu ain, semua orang wajib dan semua orang kena buat. Fardu kifayah, semua orang wajib. Tapi kalau ada satu golongan di kalangan kita yang buat, satu taifah yang buat, ambil tanggungjawab itu, maka tanggungjawab itu terangkat daripada pundak kita. Pokoknya kita wajib berdakwah. Kita kena menyampaikan Islam. Dan orang yang nak berdakwah, orang yang nak memperjuangkan agama Allah, mestilah mereka mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestilah mereka mempunyai pengharapan taqarrub dengan Allah lebih daripada orang lain. Sebab mereka nak bawa agama Allah, mestilah mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok sejarah dalam Islam, tuan-tuan, mereka-mereka yang hebat, mereka-mereka yang gemilang, mereka ada satu sifat, iaitu apa, tuan-tuan? Ruhbanul lail fil lail wa fursanu fil nahar. Mereka ini seolah-olah rahib, pendeta, orang yang berharap, yang bangun pada waktu malam, mengadu pada Allah, menangis akan dosa mereka, dan pada waktu petang mereka ini ibarat panglima-panglima yang begitu hebat menyebarkan Islam. Antaranya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan, dia buka kota Konstantinopel. Dia membenarkan hadis Nabi SAW pada usia dia 21 tahun. Anak kita 21 tahun baru masuk universiti, tuan-tuan. Dia 21 tahun dah membuka kota Konstantinopel. Dia membenarkan apa yang Nabi sebut, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Nabi akan dibuka kota Konstantinopel. Kota sangat hebat, sangat kuat pertahanan dia akan dibuka, Nabi sebut. Maka sebaik-baik panglima adalah ketua ketika itu. Dan sebaik-baik tentera adalah tentera ketika itu. Dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang mana para sahabat bila dengar hadis ni, tuan-tuan, yakin bahawa Nabi kota ni akan dibuka. Mereka berusaha buka. Antara yang paling kuat adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Antara orang yang paling kuat cuba nak buka Konstantinopel, tapi tak payah. Akhirnya apa, tuan-tuan? Dia sebut apa? Ketika mana dia nak wafat, dia nak meninggal dunia, dia sebut apa? Dia minta untuk dia ditanam berhampiran dengan kota Konstantinopel. Sebab kata dia, aku nak mendengar derapan kuda yang membuka kota ini. Tu dia percaya pada hadis Nabi. Tapi hari ni, tuan-tuan, orang yang bawa nak katanya bawa perjuangan Islam, kata bawa dakwah Islam, hari ni semua tak mau pakai dah hadis Nabi, tak mau pakai dah Quran. Sehingga ada yang sanggup mengeluarkan kenyataan kalau bab-bab politik ni dia tak payah pakai Quran sangat. Tu bahaya, tuan-tuan. Bahaya. Hari ni. Sehingga ada kata apa? Hari ni sekarang zaman yang baru. Kita kena buat pembaharuan pada apa yang kita bawa sebelum ni. Kita kena relevankan dengan zaman sekarang. Ingat, tuan-tuan, Islam yang kita bawa adalah Islam yang relevan sepanjang zaman. Sebab apa? Sebab zaman yang mengikut agama, zaman yang mengikut Islam yang kita bawa, bukan Islam yang mengikut zaman yang kita berada sekarang. Ingat baik. Antara bahayanya umat zaman sekarang, mereka bila mana difahamkan, mesti ikut zaman. Anda mesti ikut keadaan semasa. Betul, tuan-tuan, boleh ikut selagi mana benda tu tak bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau benda tu bertentangan, benda tu tak kena dengan agama, kalau kita kata nak ubah, kita tak mau pakai, itu benda yang salah. Tak boleh pakai. Walau tak boleh barukan. Anda kalau benda itu, pembaharuan itu dia bawa kepada bertentangnya dengan agama Allah. Islam agama hebat sepanjang masa. Relevan sepanjang masa. Sebab tu kalau kita nak bawa Islam ini dengan wajah yang baru, ataupun sesuai dengan zaman sekarang, salah. Islam mesti sesuai dengan zaman sekarang. Salah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab zaman tu yang kena sesuai dengan agama. Zaman itu yang mengikut Islam. Islam yang menentu bagaimana keadaan sesuatu zaman.
Ini banyak orang tuan-tuan, kita kena buat pembaharuan, kena ada tajdid dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang pembaharuan itu tidak dirujuk kepada Al-Quran, tidak dirujuk kepada hadis, hanya dah dirujuk kepada akal semata-mata. Ini bahaya umat hari ini tuan-tuan. Bila mana tak faham pada agama. Baik, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih, bila mana orang kaji dia tuan-tuan, sifat dia, macam mana dia boleh buka kota Konstantinopel dalam usia yang sangat muda. Orang kaji tuan-tuan, sejak daripada dia balik, sampailah dia buka kota Konstantinopel tu tuan-tuan, dia tak pernah meninggalkan solat tahajud. Dia tak pernah meninggalkan solat pada waktu malam. Kita pun mayang fardu tuan-tuan. Kita sembahyang sunat rawatib pun tak selesai lagi tuan-tuan. Ada benda hak kita tinggal. Dia sembahyang tahajud pada waktu malam. Dia tak pernah tinggal, sehingga Allah bantu dia untuk membenarkan hadis Nabi. Allah bantu dia untuk membuka kota yang sangat hebat. Sebab tu tuan-tuan, bila kita jaga hak kita dengan Allah, Allah jaga urusan kita atas dunia. Hari ini kita nak Allah sempurnakan, permudahkan urusan kita. Tapi kita lupa untuk kita selesaikan hak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ni tuan-tuan, saya jumpa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni Allah bagi dia rezeki orang yang berpoligami. Allah bagi rezeki dia kahwin lebih. Ingat tuan-tuan, poligami ni adalah rezeki daripada Allah. Tidak? Tidak tuan-tuan? Poligami ni rezeki. Ada orang kata dia nak kahwin daripada muda, nak kahwin satu orang lagi, nak kahwin seorang lagi. Isteri dah meninggal lama dah, tak kahwin-kahwin pun ada tuan-tuan. Dia cerita daripada muda nak kahwin, tapi isteri kahwin, takut lagi dengan isteri dia tu. Isteri dah tak ada orang padahal. Ada orang tak mau, dia jadi relax. Orang tanya, Haji, tengok mampu, isteri pun bagi green light, tapi kenapa tak mau kahwin lagi? Tak apalah, jaga seorang ni sudahlah, hak ni pun separuh mati, tambah seorang lagi, mati terus aku. Maknanya apa tuan-tuan, dia tak mau. Tengok-tengok tahun depan naik sekali dengan anak teruna dia tuan-tuan. Ada orang macam tu? Ada. Allah bagi dia rezeki berpoligami. Jadi orang ni, seorang ni, dia salah seorang antara yang Allah bagi rezeki tu. Dan bila orang tanya dia tuan-tuan, apa tips dia? Sebab dia ni antara poligami yang bahagia. Dia kahwin dua-dua ni elok, tak bergaduh tuan-tuan. Kita hak dengan seorang ni pun bergaduh tiap-tiap hari. Dia dua orang ni elok. Sehingga dia beli satu tanah tuan-tuan. Dalam tanah tu ada rumah isteri nombor 1, rumah isteri nombor 2. Elok, aman, damai. Dapat kat kita tuan-tuan, perang dunia ketiga tiap-tiap hari. Dia elok tuan-tuan. Satu taman tu, satu laman tanah tu, 2 biji rumah. Isteri pertama, isteri kedua. Orang tanya dia, apa tips dia? Apa rahsia dia tuan-tuan? Dia jawab apa? Bukan duit banyak lah. Bukan isteri pertama dia suap rumah sebiji tak. Apa dia tuan-tuan? Dia kata, sebelum aku kahwin, aku niat pada Allah untuk istiqamah salat fardu 5 waktu sehari semalam di masjid berjemaah. Baru aku akan kahwin seorang lagi. Dia kata dia niat istiqamah tu dulu. 5 waktu sehari semalam dekat masjid, niat tu, baru aku akan kahwin seorang lagi. Dan dia buat sungguh benda tu tuan-tuan. Dia buat istiqamah 5 waktu sehari semalam di masjid. Dan akhirnya Allah pilih dia. Allah bagi apa yang dia ajak dia tuan-tuan. Dan Allah bagi dia perkahwinan yang harmoni. Tuan-tuan, kalau nak buat cuba buat tengok. Sekali lagi isyak penuh pada belakang. Muslimat kena main kat luar. Nak kan? Tak? Sebab apa? Sebab dia jaga hak dia dengan Allah. Maka Allah permudahkan urusan dia. Dia jaga sembahyang. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih, dia jaga hubungan dia dengan Allah. Akhirnya Allah berikan dia kemenangan bila mana dia buka kota Konstantinopel. Maka kita pun begitu juga tuan-tuan. Kita nak bawa agama Allah. Sebab apa? Sebab bila bawa agama Allah ini jalan untuk kita ke syurga. Maka nak bawa agama Allah mesti jadi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang sentiasa taqarrub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata para ulama, jangan tidur pada waktu malam melainkan dengan kita niat untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna sebelum tidur kena niat, aku nak malam ni aku nak bangun beribadah pada Allah. Walaupun kita tahu kita ni confirm tak bangun tuan-tuan. Ada orang jenis macam tu, dia tidur lagi teruk pada orang mati tuan-tuan. Walaupun dia tahu confirm tak bangun, kejutlah macam mana tuan-tuan, takkan bangun. Tapi kod mana pun tuan-tuan, niat untuk bangun beribadah. Mudah-mudahan
Kalau tak terbangun, tak terjaga, Allah tetap kira sebagai ibadah. Tapi kalau terjaga, walaupun sebentar, kata para ulama, tak kiralah terjaga sebab bunyi enjin kereta sebelah bising ke, motor rumah sebelah bising ke, ataupun bunyi enjin isteri kita kat sebelah bising ke, tuan-tuan. Tak kiralah bangun sebab apa pun. Jangan sia-siakan ia. Jangan biar kosong. Makna sia-sia apa, tuan-tuan? Contoh anak kejut kita nak minta susu. Kita bagi susu, lepas tu kita tidur balik. Sekadar itu, tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Sia-sia. Buatlah apa-apa pun, kata para ulama, sehingga kalau tak boleh nak semayang macam Nabi. Nabi beribadah pada waktu malam, tuan-tuan, minta pada Allah dalam keadaan dia maksum. Dalam keadaan dia dipelihara oleh Allah. Dia beribadah pada waktu malam, sampai bengkak kaki Nabi. Sampai kaki Nabi tu bengkak, tuan-tuan. Kita bengkak sebab gaut. Jatuh kaki. Bengkak jatuh tangga. Nabi bengkak sebab semayang. Kata ulama, kenapa bengkak? Kerana salat Nabi pada waktu malam berbelas-belah rakaat, dan juga setiap rakaat itu Nabi berdirinya lama. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu Muhammad tak boleh nak buat itu, kata para ulama, semayanglah 2 rakaat. Paling kurang semayang 2 rakaat. Masuk bilik air ambil semayang, keluar semayang 2 rakaat. Tak kira lah semayang ambil 3 T, tuan-tuan. Orang panggil 3 serangkai. Tahajud, taubat, satu lagi kita letak tasbih, tuan-tuan. Tak apalah, tasbih ni kita tolak tepi. Sebab kalau buat seorang memang tumbang, tuan-tuan. Orang buat tasbih ni biasa bulan Ramadan sebab buat ramai-ramai. Ambil 2 ni, tuan-tuan. Antara 2, tahajud ke taubat, tak kira lah. Mayang 2 rakaat. Cuma tahajud ni, tuan-tuan, syarat dia mesti kita tidur walaupun sebentar. Baik, ada orang tanya, Ustaz, kalau saya payah nak tidur, Ustaz, boleh tak nak bangun qiyamul lail? Boleh. Sebab qiyamul lail bukan tahajud sahaja. Tapi tahajud itu salah satu daripada qiyamul lail. Faham tak? Bermakna tak qiyamul lail, menghidupkan malam ni bukan sahaja kita bertahajud. Bahkan kita buatlah ibadah-ibadah yang lain. Bermula daripada lepas isyak nanti, tuan-tuan, sampailah subuh besok. Baca Quran, berzikir, munajat pada Allah, istighfar. Maka ianya dikira sebagai qiyamul lail. Cuma tahajud dia special sikit. Syarat dia mesti lepas daripada kita tidur walaupun sebentar. Mula bila tidur lepas pada isyak sampai subuh esok. Antara tu bila tidur sebentar, tidur masa kuliah, Ustaz, pun kira juga. Kan? Apa lagi tidur dalam kuliah ni, tuan-tuan. Tapi janganlah tidur ramai-ramai. Saya aku dah cakap dengan siapa pula. Baik, kalau apa terlena tadi, tuan-tuan, anda boleh lah. Anda balik main isyak lagi, balik ke rumah main tajuk. Abang, awalnya main tajuk ni pukul 9.30 main tajuk dah. Nak buat macam mana? Lena setengah jam dalam kuliah tadi. Boleh, tak ada masalah, tuan-tuan. Baik, itu untuk tahajud. Adapun qiyamul lail, dia tak syarat tidur. Cuma tahajud sahaja. Sebab tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan dia sia-sia. Baik. Tak boleh mayang 2 rakaat. Lama tak? 1 rakaat pun cukup, tuan-tuan. Semayang apa? Semayang witir. Malas berdiri, duduk pun tak ada masalah. Pergi ambil semayang, parking katil tu yang elok menghadap kiblat, tuan-tuan, duduk atas katil. Semayang, Allahu Akbar. Sampai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah salam kedua. Terus letak kepala, tidur. No problem, tak ada masalah. Nampak? Yang penting semayang. Tak boleh 1 rakaat. Malas juga, Ustaz. Pergi masuk bilik air, ambil air semayang, masuk atas katil, tidur balik. Pun tak apa, tuan-tuan. Tak ada masalah. Malah ambil semayang, tak? Pergi bilik air, panggil tukang paip, buat singki sebelah katil, tuan-tuan. Senang. Bangun, terus ambil air semayang, itu tidur balik. Senang, tak ada masalah. Janji ambil semayang. Ambil wudu. Ada ibadah yang kita buat. Kalau wudu pun malas juga, Ustaz. Bangun, tak payah turun katil, tuan-tuan. Angkat tangan. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Nak doa kuat ke, nak doa slow ke, nak doa apa-apa pun minta. Tapi kalau doa minta tambah lagi satu tu, tuan-tuan, kena baca slow lah. Kalau baca kuat, tuan-tuan, hak sebelah ni tengah berdengkur, terus bangun, tuan-tuan. Baik, tu baca diam-diam, sudahlah. Baik, ada mintalah doa apa? Nak angkat tangan, tak mau angkat tangan, nak doa begitu pun tak ada masalah. Janji berdoa, janji bangun tu ada amalan. Tidak sia-sia. Habis kalau berdoa pun tak mau juga, Ustaz. Hang ni
Tak payah bangun lah, mati terus pun tak apa. Tak baik. Nak maknanya apa tuan-tuan? Kita bangun pada waktu malam, pastikan ada ibadah kerana dia akan menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita selalu bangun pada waktu malam, bermunajat, nangis pada Allah, mata yang selalu menangis kerana takutkan Allah. Siapa yang tubuh badan dia ada mata yang selalu menangis, takut pada Allah, mengadu pada Allah, mata itu, badan itu Allah haramkan daripada disambar oleh api neraka. Nabi sebut aina ni, dua mata. Dua pasang mata, dua jenis mata. La yamassa'umun nar. Yang mana siapa yang ada mata kedua-duanya ataupun ada salah satu daripadanya, maka Allah tidak akan izinkan api neraka menyambar tubuh badan dia. Apa dah tuan-tuan? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang selalu bangun pada waktu malam, menangis, bermunajat, memohonkan keampunan, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, mata yang sentiasa berjaga malam, bersengkang mata untuk apa? Untuk memenangkan agama Allah, untuk menjaga agama Allah. Maka mata ini pun Allah haramkan daripada disambar oleh api neraka. Sebab tu ustaz, kalau malam-malam ada usrah ustaz, malam-malam ada liqa', ada perjumpaan ustaz, ada meeting, nak qiyamul lail payah ustaz. Usrah itu, liqa' itu, meeting kita untuk memperjuangkan agama Allah, buat apa-apa untuk menaikkan agama Allah. Ada program kita tampal poster, buat naik banner untuk program, ataupun ada apa-apa untuk memenangkan Islam, naik bendera ke apa tuan-tuan, itu dikira sebagai kita berjaga malam untuk memenangkan agama Allah. Maka ianya dikira pahala di sisi Allah. Mata hak macam ni, Allah haramkan tubuh badan dia daripada disambar oleh api neraka. Sebab tu tuan-tuan, atas dunia ni bukan tempat kita berehat. Walaupun ada waktu kita berehat, waktu malam ni Allah sediakan waktu untuk kita berehat. Tapi waktu berehat ni pun Allah kacau sikit tuan-tuan. Allah minta sikit masa kita untuk kita bangun beribadah. Menunjukkan apa? Dunia bukan tempat sebenar untuk kita berehat. Sebab waktu rehat kita pun Allah suruh kita beribadah pada waktu malam. Dengan Allah jadikan waktu malam antara waktu mustajab berdoa. Allah bagi tahu, menunjukkan apa? Bahawa rehat sebenar adalah bila mana kita balik kepada Allah dalam keadaan yang sejahtera. Sebab tu atas dunia tuan-tuan, cubalah bangun pada waktu malam, munajat pada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah memudahkan urusan kita, minta supaya Allah memenangkan Islam. Dan kalau boleh kita sempat untuk melihat kemenangan Islam di hadapan mata kita tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebab tu kenapa manusia tuan-tuan dia payah nak buat kebaikan. Kenapa manusia culas untuk melakukan sesuatu kebajikan? Contoh bangun pada waktu malam ni tuan-tuan, kenapa kita payah? Bukan kita tak tahu contoh baca Quran. Contoh baca Quran tuan-tuan, bukan kita tak tahu baca Quran itu satu benda yang mulia. Kita akan dimuliakan dengan sebab Al-Quran. Contoh bulan Ramadan, kenapa Ramadan itu dimuliakan tuan-tuan? Adakah sebab dia bulan Ramadan? Tak, bulan Ramadan sebelum Nabi datang ada dah bulan Ramadan. Tapi kenapa bulan Ramadan mulia? Diangkat sebagai bulan yang paling mulia kerana di dalamnya diturunkan Al-Quran, menyebabkan Allah muliakan Ramadan. Tidak bulan Ramadan Al-Quran turun. Apa dalil dia tuan-tuan? Cuti nuzul Quran sah? Itu bukan dalil dia. Apa dalil dia tuan-tuan? Betul tak pada bulan Ramadan barulah Al-Quran itu diturunkan daripada Ra' dan juga Al-Mari, betul tak? Kan? Bulan Ramadan baru turun tuan-tuan. Ambil berabuk tiup. Betul? Adik tuan-tuan, kita mulia dengan sebab Al-Quran. Azan dulu aja. Terus, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat, mulianya kita tuan-tuan dengan Quran bukan sebab atas dunia, bukan atas dunia. Sampai di akhirat kita akan dimuliakan dengan Al-Quran. Sehingga mulianya orang baca Quran ni tuan-tuan, dia jadi saksi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam antara manusia yang dihisab, dihitung oleh Allah. Nampak tak tuan-tuan? Para nabi pun dia dihitung oleh Allah. Allah cek mereka ni satu persatu. Apatah lagi kita ni tuan-tuan, jangan perasanlah tak sangkut ke akhirat nanti. Jangan duk rasa hebatlah tuan-tuan, kita tak akan ditanya. Sedangkan para nabi yang maksum, mereka turut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh Allah tanya.
Orang yang Nabi suruh Allah suruh menyampaikan risalah dakwah, menyebarkan agama Allah pun kena tanya, tuan-tuan. Dan dipertikai oleh kaum dia. Kaum dia kata apa? Nabi Nuh alaihissalam tidak menyampaikan dakwah. Nabi Nuh alaihissalam tak menyebarkan agama Allah, sedangkan dia berdakwah selama 900 tahun lebih. Umur Nabi Nuh bukan 900 tahun lebih, jangan salah faham, tuan-tuan. Umur Nabi Nuh, tak silap saya bila tambah apa semua, 1050 tahun. Itu umur dia. Sebab para Nabi dia dibangkitkan pada umur apa? 40 tahun. Semua Nabi dibangkitkan pada umur 40 tahun. Jadi Nabi Nuh AS tolak campur apa semua, tuan-tuan. Tempoh dia berdakwah adalah 900 tahun lebih. Hak berdakwah 900 tahun lebih ni pun, tuan-tuan, umat dia kata apa? Nabi Nuh tidak menyampaikan dakwah dia. Bayang, tuan-tuan, kita hak baru sekejap ni. Hak baru 50 tahun tak menang-menang lagi kita komplain, tuan-tuan. Nabi Nuh 900 tahun. Umat dia tanya, ya Allah, Nabi Nuh tak menyampaikan dakwah. Dan Allah, adilnya Allah, umat dia komplain. Allah tanya pada Nabi Nuh. Sedangkan hak suruh Nabi Nuh berdakwah Allah. Allah tahu apa kerja Nabi Nuh. Tapi bila umat dia komplain, Allah bagi tahu pada Nabi Nuh, datangkan saksi. Siapa yang boleh membenarkan kamu? Jadi bukti pada kamu bahawa kamu telah menyampaikan risalah Allah di atas muka bumi Allah. Benda ni Nabi sebut dalam hadis. Benda ni Nabi ceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Nabi Nuh pun kena tanya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Nabi Nuh kata? Siapa hak dia kata jadi saksi? Maka kata Nabi Nuh, wa qala Nuh, kata Nabi cerita benda ni dalam hadis. Maka berkatalah Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatihi. Siapa hak jadi saksi Nabi ni? Nabi Nuh di akhirat? Muhammad dan juga umat dia. Siapa umat dia dapat jadi saksi ni? Mereka yang membaca Al-Quran. Siapa atas dunia baca Quran, Allah pilih dia untuk jadi saksi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sebab dalam Quran diceritakan berkenaan Nabi Nuh menyampaikan dakwah. Kita akan jadi saksi. Allah muliakan kita di akhirat dengan sebab kita atas dunia baca Quran. Tapi kenapa kita payah nak baca, tuan-tuan? Nabi sebut tentang kelebihan orang yang berzikir. Orang yang sentiasa ingat pada Allah, sentiasa memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Kita dengar, kita faham, tapi kenapa payah kita nak buat? Anak, tuan-tuan, contoh. Anak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makanan untuk mereka yang berjuang. Mereka yang berjuang, antara makanan mereka adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana zikir ini dia menjadi penenang hati yang gusar. Orang yang bawa agama Allah, tuan-tuan, hidup dia takkan selalu senang. Hidup dia biasanya banyak susah daripada senang. Maka apa makanan yang menenangkan mereka? Bukan ubat tidur, bukan ubat painkiller, tak, tuan-tuan. Sakit yang kita rasa bila mana berjuang, dia akan diubati dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir pada Allah merupakan makanan kepada mereka yang menentang Dajjal di akhir zaman. Akhir zaman ni, tuan-tuan, anda tak kenal pula zaman sekarang ni. Kalau geng-geng tabligh, anda tak apalah, tabligh ni walaupun ada benda yang kita tak bersetuju dengan mereka, tapi maulana mereka, tuan-tuan, kalau buat bayan tu, anda orang punya duk ramai-ramai tu, sekarang duk cerita berkenaan dengan akhir zaman, berkenaan dengan hadis akhir zaman. Dulu sebelum ni mereka duk cerita fadilat amal, fadilat beramal dan sebagainya, tapi sekarang mereka cerita berkenaan dengan akhir zaman, menunjukkan bahawa dunia kita ini memang benar-benar sudah sampai kepada penghujungnya. Dan kita yakin sebelum daripada kiamat menjelma, Islam itu akan menang. Dan kita minta mudah-mudahan pada Allah kemenangan Islam itu berada pada zaman yang kita berada pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, di akhirat Nabi sebut kuncu-kuncu Dajjal ni, mereka ni akan memegang gedung-gedung roti. Bermakna sumber makanan, sumber air, apa-apa sumber akan dipegang oleh kuncu-kuncu Dajjal, mereka yang bersama dengan Dajjal. Lalu Nabi sebut, sahabat tanya pada Nabi, sahabat tanya, ya Rasulullah, habis orang yang lawan Dajjal ni nak makan apa? Orang yang lawan Dajjal ni nak macam mana mereka nak dapat makanan kalau makanan semua dipegang oleh kuncu-kuncu Dajjal? Maka Nabi sebut mereka itu akan bertasbih.
akan bertakbir dan juga bertahmid. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Yang mana takbir, tahmid, tasbih mereka itu, kata Nabi SAW, bila dibaca akan menyebabkan mereka tidak perlu kepada makanan. Sebab tu jangan fikir tuan-tuan, kita duk bertakbir itu saja-saja tuan-tuan, ada sebab. Anak tu jangan malu takbir. Ini nak takbir malu tuan-tuan. Anak, dekat tempat sendiri pun malu nak bertakbir, ini masalah. Anak macam Malaysia lawan semalam lah, dekat tempat sendiri pun kalah. Kita kat tempat sendiri nak bertakbir pun malu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu zikir. Ada yang mana tuan-tuan? Ada zikir ini. Contoh saya bagi senang. Ada beza tak bunyi binatang-binatang di hutan dengan bunyi kereta dengan motor kat rumah kita? Ada beza tak tuan-tuan? Ada beza lah ustaz, motor bunyi motor, kereta bunyi kereta, burung bunyi burung lah ustaz. Atau anak aku pun tahu. Apa beza dah tuan-tuan? Beza pada hati yang mendengar, betul tak? Ada tak kita dengar bunyi motor bising sebelah rumah kita, kita rasa seronok tuan-tuan. Sedapnya bunyi motor ni. Pulas lagi. Mbak, pulas lagi motor tu. Macam sedap bunyi motor ni. Ada? Tuan-tuan, tak ada, kita serabut ada. Siapa punya motor bising malam-malam ni, anak aku nak tidur pun boleh berlanggar lah saat lagi kat depan, tidak? Kita sumpah seronok tuan-tuan. Sebab apa? Bila dengar, hati rasa serabut, rasa tak tenang tuan-tuan. Tapi ada tak kita pergi duduk kat hutan, kita dengar bunyi bising burung, cengkerik apa semua tuan-tuan, kita marah kat mereka, ada tak? Hang diam sikit burung, aku nak tidur ni, bising yang malam-malam, ada tak tuan-tuan? Tak ada, kalau tak dengar tu pelik. Kita dengar tu rasa tenang, dengar bunyi sungai apa semua tuan-tuan, rasa tenang je, betul tak? Sebab apa? Sebab bisingnya, bunyinya burung, cengkerik ataupun binatang-binatang di hutan adalah merupakan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bayang burung yang berzikir dalam bahasa yang kita tak faham, telinga kita dengar, hati boleh tenang tuan-tuan. Bayang kalau lidah kita yang berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang berzikir itu, lidah yang berzikir akan lebih mudahlah hati kita untuk tenang. Kita tahu tuan-tuan, tapi kenapa payah kita nak buat? Kerana kita cenderung pada maksiat. Cenderung pada dosa akan menyebabkan kita payah untuk beribadah pada Allah, untuk bangun pada waktu malam. Sebab tu kata para ulama, kenapa waktu malam payah kita nak bangun? Kerana waktu siang kita penuh dengan dosa, menyebabkan Allah tak pilih kita untuk kita bangun pada waktu malam. Jadi sifat orang yang bertakwa, yang takut pada Allah, yang pertamanya tuan-tuan ialah mereka yang mengurangkan tubuh badan mereka daripada tempat tidur. Mereka mengurangkan tidur mereka untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. 2, 3 saya terang secara ringkas tuan-tuan. Baik, yang keduanya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang yang bertakwa, takut pada Allah, ialah mereka itu berdoa dalam keadaan khaufa, takut akan kemurkaan dan juga azab daripada Allah, wa tama'a, dan juga tamak, mereka berharap terhadap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini orang lebih takut pada manusia, orang lebih berharap kepada keredaan manusia. Betul tak tuan-tuan? Orang tak takut Allah dah hari ini. Hak penting kita menang. Allah punya cerita, belakang cerita. Hak Allah suruh tak apa, tu biar dulu. Hukum Allah suruh cerita tak apa, kita senyap dulu buat hukum uduk ni. Yang penting kita menang, sat lagi baru cerita. Confirm kan tuan-tuan? Orang duk kata kita, bila kita duk bawa hudud hukum Allah Subhanahu wa taala ni, padahal kita duk selalu sebut, tapi ada orang salah faham, dia ingat hukum hudud ni macam lagu raya. Dia ingat kita duk sebut masa time pilihan raya. Kita selalu sebut. Ustaz-ustaz kita mengajar di mana-mana sebut berkenaan dengan hukum Allah. Kita tak tumpu hanya pada pilihan raya untuk mencari undi tak. Kita duk sebut. Orang pilih ke tak pilih, kita kena sebut berkenaan dengan hukum Allah. Tapi hari ini ada masalah kita tuan-tuan, orang yang bawa agama Allah ni sendiri kata apa? Kita kena tahan dulu bab hukum hudud ni.
Kita kena stop dulu, berhenti bercakap. Sebab apa? Sebab kita bimbang nanti orang muka Islam tak pilih kita sebab takut pada hukum Allah. Yang diharapkan kemenangan tapi dia membelakangkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak jadi. Sedangkan sifat orang bertakwa, dia mesti takut pada Allah dan dia hanya mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak tuan-tuan, contoh senang. Orang tak tutup aurat dengan orang tak pakai helmet, tuan-tuan. Orang bawa motor tak pakai helmet, jumpa polis lari tak, tuan-tuan? Lari tak? Lari tak ada orang tak pakai helmet, jumpa polis tak ada, tuan-tuan. Orang tak pakai tudung. Ada ustaz bagi tahu tutup aurat, dia lari, ada? Tak ada, tuan-tuan. Ada. Kita pesan berkenaan dengan aurat, dia buat tak tahu. Ada, dia buat tuan-tuan. Ada hari ni orang dia takut pada manusia, lebih takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat orang bertakwa, mereka berdoa dalam keadaan takut dan juga berharap pada Allah. Takut kepada para ulama, takut dan juga berharap ibarat sepasang sayap kepada seekor burung. Yang mana seekor burung ni dia tak akan terbang kalau dia hanya ada sebelah sayap, dan mesti ada kedua-dua. Maka begitulah takut dan juga berharap mesti ada pada seorang manusia. Dan kata para ulama, takut itu lebihnya pada orang muda. Sebab orang muda ini nafsunya bergelora. Mereka ini kena lebih ditakutkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Berharap, ar-raja, kalau takut al-khauf. Waraja ini berharap. Berharap ini lebih pada orang yang dah kilauan emas. Lebih kurang lah. Maknanya apa? 4 series, 5 series, 6 series. Tak ada series pun lebih kurang lah, tuan-tuan. Ada pakai ni. Apa? Berharap. Kerana waktu itu syahwat mereka menurun. Yang ada cuma kita sedar, suruh mereka berharap akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya seorang manusia mestilah berdoa kepada Allah dalam keadaan takut ataupun dia berharap kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali, tuan-tuan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka ini adalah orang yang menginfakkan harta benda mereka yang kami berikan, rezekikan kepada mereka. Bermakna orang yang bertakwa adalah orang yang sentiasa menghulurkan sedekah. Orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa menghulurkan bantuan, menghulurkan tangan mereka di saat adanya saudara yang lain yang memerlukan pertolongan mereka. Betul, orang bertakwa ni bukan orang yang kedekut, tuan-tuan. Orang yang bertakwa ini letaknya pada hati yang pemurah. Orang yang kedekut payah nak dapat takut pada Allah. Kenapa, tuan-tuan, Allah suruh kita bersedekah? Dan kenapa sedekah kita Allah suruh yang paling baik? Kenapa Allah suruh kita bersedekah sesuatu yang paling baik? Kerana Allah nak menggantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita sedekahkan itu. Kita nak dapat kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah, tuan-tuan, semua ada pada sedekah. Kita nak anak yang baik, isteri yang salehah, suami yang saleh, semua ada pada sedekah. Sebab sedekah itu Allah akan ganti. Dalam Quran Allah sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Allah, dan juga syurga, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga syurga yang jarak di antara langit dan bumi. Luas dia langit dan bumi, tuan-tuan. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan pada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tu, tuan-tuan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mula-mula Allah sebut dah, iaitu mereka yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan poket tebal ataupun poket nipis. Ini sifat sedekah sungguh, tuan-tuan. Orang yang pemurah, tebalkan nipis, tuan-tuan, ada je dia nak tolong orang. Tuan-tuan, jangan ingat sedekah kita yang banyak aja Allah tengok. Sedekah kita yang sikit pun Allah tengok. Jangan kata sedekah kita yang sedikit tengok, tuan-tuan. Apa-apa amalan, semua dikira di hadapan Allah. Disebut dalam satu riwayat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada seorang manusia. Yang mana seorang manusia ni, tuan-tuan, dia ni bila Allah hisab dia, amalan dia kosong. Nothing, tak ada apa. Lalu Allah tanya, Allah suruh dia ingat, cuba ingat,
Apa amalan yang kamu ada yang boleh kamu cerita? Cuba ingat. Lalu bila dia ingat balik tuan-tuan, dia teringat bahawa dia ni atas dunia dulu seorang yang suka bagi orang pinjam duit dia. Dia suka bagi hutang ke orang, bukan suka berhutang. Dia suka bagi orang hutang kan dia. Dan dia bagi hutang tu bukan jadi alung, sebab nak tolong sungguh. Ada, memang dia nak bantu orang, bukan nak ambil kesempatan, nak ambil riba dan sebagainya. Memang ada orang susah, dia suka tolong, hulurkan duit dia. Dan bila waktu time nak bayar duit, bayar hutang dia tu, contoh sebulan janji, tiba-tiba orang yang berhutang dengan dia ni tak boleh nak bayar. Dia suka anjakkan masa bayaran tu tuan-tuan. Ini perangai dah. Dia suka bagi orang berhutang, dan sampai time waktu orang nak bayar hutang dia, dia suka anjakkan. Tak apalah Ji, hang tak ada duit hari ni, bulan depan bayarlah, jangan tak bayar terus, sudahlah, bayarlah juga, tapi lambat sikit pun tak apa. Dia suka menjarakkan tempoh bayar hutang. Sebab apa? Sebab belas kasihan, sebab kasih sayang sesama manusia. Maka Allah kata apa? Aku lebih berhak dengan sifat itu terhadap kamu. Kalau kamu boleh tolong hamba aku yang lain dengan sifat belas kasih sayang, belas kasihan, aku lebih berhak dengan sifat itu terhadap kamu, maka masuklah ke dalam syurga kerana belas kasih daripada aku. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun dia hanya suka bagi orang pinjam duit, tu je dia buat, benda lain dia tak buat. Tapi dengan sebab tu tuan-tuan, dengan satu amalan dia ni tadi, Allah ambil sebagai satu sebab untuk dia masuk syurga Allah. Sebab tu jangan pandang remeh pada amalan sedekah yang kita bagi. Walaupun sikit tuan-tuan, dia ada pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayang tuan-tuan, bagi hutang pun boleh masuk syurga tuan-tuan. Apatah lagi amalan-amalan kita yang lain, yang lebih besar, yang lebih hebat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita memang tak cukup tangan tuan-tuan. Kita ada 12 tangan. Kalau kita nak tolong semua mulut hak datang jumpa kita tuan-tuan, memang kita tak boleh nak tolong. Sebab kita tak cukup tangan, ada 12 tangan. Tapi pegang satu benda tuan-tuan. Jangan biarkan orang yang minta bantuan dengan kita pulang dalam keadaan duka cita. Jangan sesekali. Tak boleh banyak, sikit kita tolong tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila kita gembirakan hati orang lain, Nabi sebut, Allah akan gembirakan kita. Kita seronokkan hati orang, gembirakan hati orang, Allah akan gembirakan balik hati kita. Baru-baru ni tuan-tuan, ada seorang ni mu'alaf. Saya kuliah dekat satu masjid, dekat satu surau, dekat Teluk Menegun tu kat Kelang. Jalan Manggih, Jalan Langsak apa semua tu lah. Kan? Ada surau situ tuan-tuan. Habis kuliah tu, datang seorang mu'alaf. Dia datang, dia kata, Ustaz, saya tak makan lagi Ustaz. Dia orang Cina. Dia cakap, Ustaz, saya tak makan lagi ni. Kenapa tak makan? Saya tanya. Tak ada makanan kau, isteri tak masak kau? Tak ada duit Ustaz. Kebetulan, sebelah surau tu ada kedai. Saya tengok Haji hak panggil tu. Haji tu tengok aku balik. Aku ingatkan dia nak kata lah dekat orang Cina tu, pergilah makan sebelah, nanti aku belanja. Dah dia diam, saya pun buka mulut, tak apalah, pergi duduk sebelah. Sekejap lagi saya pergi, saya sampai. Saya belanja kata. Belanja tuan-tuan. Belanja makan apa semua, cerita dan sebagainya tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah cerita tentang kehidupan dia. Akhirnya balik. Balik. Maknanya apa tuan-tuan? Menggembirakan hati orang. Tak lama lepas tu tuan-tuan, dapatlah berita yang menggembirakan hati saya dan sebagainya. Adalah berita yang menggembirakan tu tuan-tuan, tak boleh nak cerita lah. Cuma bila kita gembirakan hati orang yang susah ni tuan-tuan, Allah gembirakan balik hati kita. Bila kita tolong orang yang susah tuan-tuan, Allah akan tolong balik apa yang kita, apabila mana kita berada dalam kesusahan. Baru-baru ni, kat rumah saya ada seorang budak. Ini amal. Accident, kemalangan, motosikal. Baru sebulan kerja, dah accident tuan-tuan. Orang suruh naik jalan, ikut jalan motor, dia ikut jalan kereta. Lepas tu berlumba dengan kereta tuan-tuan. Lalah tersadar atas divider. Daripada pusat ni, sampai ke bawah ni tuan-tuan, berseret atas divider tu. Masuk hospital lebih kurang kena masuk hospital lebih kurang dalam 3 bulan. Jadi kami pun buat kutipan lah. Dekat kawasan tu buat kutipan. Ada malam tu ada saya khutbah, ada saya kuliah perdana dekat rumah tu. Habis kuliah biasalah orang bagi sampai surat tuan-tuan, ada sagu hati. Buka sagu hati tu ada 100.5. Kebetulan jumpa dengan AJK yang kutip duit ni, saya ambil 50, saya bagi. Saya salam dia, saya bagi. Saya kata tolong bagi kat budak ni tadi. Yang accident, yang kemalangan.
Saya tak apalah. Dalam hati saya kata, besok adalah Allah ganti rezeki yang lain ni tuan-tuan. Saya niat macam tu. Memang bagi dengan niat nanti adalah Allah ganti. Jangan bimbang, jangan risau. Ada RM50 yang kita bagi. Malam. Lebih kurang dalam pukul 10 lebih kurang. Besok pagi pukul 8 pagi. Tak dan satu hari tuan-tuan. Pukul 8 pagi. Ada Petronas Daya Bumi. Petronas kat Daya Bumi sebelah KL, pejabat pos KL tu tuan-tuan. Dia telefon, Ustaz, tolong kuliah duha kat tempat kami Ustaz pukul 8.45 kuliah duha sampai 9.45 bab semayang. Kita pun pergilah, bertulang kosong tuan-tuan, kita pun pergi kuliah. Habis kuliah macam biasa, ada sagu hati depa salam, buka sampai surat tu tuan-tuan, RM50 yang saya bagi malam tadi, pagi tu Allah kali 6 saya dapat 300 tuan-tuan. Tak ada satu malam. Bila kita niat Allah akan ganti. 300 je Ustaz, ingat 3,000. Nak 3,000 sedekahlah 500 tuan-tuan. No, ini bagi 50 dapat 300. Mana nak cerita apa tuan-tuan? Bila kita bagi, Allah akan ganti apa yang kita bagi. Barangkali Allah akan ganti dengan material yang kita bagi. Kita bagi 50, kita bagi duit, Allah ganti dengan duit yang lain. Ataupun Allah ganti dengan benda yang lebih bernilai daripada duit, kesihatan yang baik. Jangan sihat kita tu tuan-tuan dengan ingat kita buat makan kopi putih tu. Atau minum kopi jantan ke apa. Tak, bukan sebab tu. Kadang-kadang kita sihat sebab apa? Sebab kita punya sedekah 10 tahun lepas. Tu sebab tu tengok orang, mudanya ji, umur 60, uban baru 3 helai. Kami 40, satu kepala uban ni. Anak kulit tegang apa semua tuan-tuan. Sebab apa? Barangkali sebab sedekah kita 10 tahun lepas. Anak, Allah ganti juga dengan anak yang baik. Anak yang baik tu kadang-kadang bukan sebab kita tuan-tuan. Kita bawa pergi masjid 5 orang, 5 pakai jubah, pakai serban. Orang pun tanya, bagusnya haji anak 5 orang pakai serban. Tengok bapak lah bro. Ada. Bukan sebab tu. Anak bukan sebab bapak kadang-kadang tuan-tuan. Kadang sebab apa? Sebab sedekah kita 5 tahun lepas, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sebab orang yang bertakwa, dia yakin bahawa setiap yang dia korbankan untuk agama Allah, setiap yang dia infakkan untuk membantu orang yang memerlukan, maka ia akan dibalas oleh Allah. Sebab itu janji Nabi SAW, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang berada pada hajat saudaranya, kanallahu fi hajati, Allah akan berada bila mana dia pula memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan. Ingat tuan-tuan, orang yang kaya ialah mereka yang pemurah. Orang yang miskin ialah mereka yang kedekut. Itu hakikat sebenar kehidupan. Bukan kaya kita pada KWSP kita 800,000 tuan-tuan. 500,000 so kita ataupun simpanan kita yang banyak. Kita akan kaya bila mana kita bermurah hati dengan orang lain, membantu mereka yang memerlukan. Itu sifat orang yang bertakwa. Jadi 3 benda ni tuan-tuan. Kalau kita boleh buat 1, alhamdulillah. Boleh buat 2, alhamdulillah. Boleh buat 3, lagi bagus tuan-tuan. Tapi biasanya kalau kita boleh buat yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dia akan ikut sekali. Tapi kalau kita tak boleh buat nombor 1 atau kita tinggal salah satu daripada 3 ni tuan-tuan, biasa kita akan kehilangan tiga sifat tersebut. Dia payah nak berpisah. Dia mesti datang sekali. Kalau kita boleh buat salah satu 3 ni, hak 2 lagi ikut tuan-tuan. Tapi kalau kita tinggal salah satu, 3 tu akan pergi daripada kehidupan kita. Jadi kita tadabbur ayat ni malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan dia akan menambahkan ketakwaan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita suatu sifat sentiasa takut, sentiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tak banyak, sedikit sebanyak bolehlah memberikan kita sedikit pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua tuan-tuan, anak semua sebelum saya tutup, saya minta izin dah tadi dengan Haji Makno untuk buat sedikit kutipan untuk sekolah Ustaz Kamarul Zaman Abdullah lah, macam biasalah tuan-tuan. Baru-baru ni ada Ustaz Kamarul Zaman kenal ya? Ada Ketua Pemuda Terengganu tu. Dia ada datang ke sini kuliah kan tuan-tuan. Baik, apa orang Terengganu lagi kenal lah dia. Jadi ada bagi tahu baru ni, ada dia hantar mesej kat saya berkenaan dengan, saya tak pasti bayaran untuk apa, tapi tak silap bayaran untuk pasang bumbung. Pasang bumbung dah. Tak silap saya pasang bumbung. Pasang dah. Cuma bayaran tu tak boleh nak bayar. Lebih kurang dalam ada baki 8,760 yang nak kena settle.
Anda yang tukang buat tu dah minta payment, jadi sekolah tak mampu nak bayar, tidak ada keuangan buat masa ni, dia memerlukan bantuan daripada tuan-tuan. Kok lah, mana tahu tak dia orang rumah salah letak 8,000 dalam poket. nak letak sekaligus, no problem tuan-tuan, tak ada masalah. Ataupun tak ada 8,000, 80 sen pun saya ambil. Mudah-mudahan apa tuan-tuan, bantuan daripada tuan-tuan ni Allah kira sebagai suatu pahala, suatu ganjaran kita di akhirat nanti. Lah, sebelum saya tutup tuan-tuan, untuk yang sedekah ni tuan-tuan, saya ada satu cerita lah. Ini satu pesanan kita bersama tuan-tuan. Baik. Benar sekali saya buat kutipan dekat satu surau di Madrasah Al-Ikhwan Selayang. Itu pun hardcore juga tu, tapi duduk bawah KL. Tu kalau kira dia punya, kalau pergi kuliah, dia punya pengusi tak ada, tahulah kat mana, kat pejabat agama kena panggil tuan-tuan. Jadi saya buat kutipan masa tu untuk sahabat saya di Mesir yang rumah kena rompak, hilang lebih kurang dalam 10,000, kerugian lebih kurang dalam 10,000, iPad hilang, laptop hilang dan sebagainya. Jadi buat kutipan. Habis kuliah tuan-tuan, datang seorang ni, dia cacat. Kaki dia ke dalam. Dia tak macam kita ke depan kan. Dan kaki dia ke dalam. Pakai stokin. Jalan pun tak berapa nak betul. Tiba-tiba dia datang, dia kata, "Ustaz, berapa rugi?" Saya kata 10,000. Lebih kurang. Dia pun bawa keluar cek dia tuan-tuan. Dia tulis 10,000. Dia sign. Saya kata, "Ustaz, balik tulis nama. Ustaz bagi kat kawan Ustaz. Minta mereka doakan saya." Tu je Ustaz. Kemudian dalam waktu yang sama tuan-tuan, ada seorang ni mu'alaf, baru masuk Islam, nak pergi mengaji, minta bantuan juga kat situ. Lagi sekali dia buat keluar cek dia tuan-tuan, dia tulis 2,000, dia sign, dia suruh budak ni tulis nama. Dan memang dia ada duit sungguh lah, bukan cek tendang tuan-tuan, memang ada duit. Memang dia bagi tu 10,000 sungguh. Dan maknanya tuan-tuan, dia bagi satu malam 12,000. Dia sign. Kita RM50 macam Parkinson tu. Jangan kata 50. RM5 macam Parkinson. Ambil hijau, letak balik, ambil hak biru tuan-tuan. Suka dengan biru. Biru ni orang menyampah tuan-tuan. Mana kata orang ni. Dan dia kata apa? Ustaz, duit ni, rezeki ni bukan saya punya, Allah punya. Allah bagi pinjam pada saya kembalikan balik pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu cerita orang yang tu dah memang Allah bagikan kelapangan dalam kehidupan dia. Dia ada Petronas sebiji tuan-tuan. Dan kehidupan dia agak senang. Dan dia penyumbang utama pada surau tersebut. Sebab apa? Antara sebab ada, bila mana kita kuat, kita selalu sedekahkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya minta maaf, ada terkasar bahasa, ada tersilap bicara. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.